الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dapat pertemukan sekali lagi kepada kita di rumah Allah ini. Moga-moga dapat manfaat banyak daripada rumah Allah ni. InsyaAllah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, guru yang paling besar dalam i'tiqad kita, yang mengajar kita akidah yang benar, yang mengajar fiqh, mengajar kita mengenal hukum halal dan haram, yang mengajar kita didikan hati, iaitu baginda Nabi SAW. Jadi kita patut bersyukur juga kerana Allah anugerahkan kita kepada dengan datangnya seorang Nabi akhir zaman, iaitu baginda Nabi SAW. Seterusnya barisan IDK Masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi pertemuan kali ini kita akan sambung dan melalui kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili. Jadi kita masih berada di hujung pendahuluan ataupun mukaddimah. Di situ pun kita telah mendapat banyak manfaat yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita sambung pembacaan kitab Penawar Bagi Hati kita ini. Qala al-muallifu rahimahullah, dan berkatalah pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir ini, dia kata pada badan kita ni ada 7 anggota. Kalau ikutkan banyak, tetapi anggota yang besar, yang melibatkan pergerakan besar pada anggota badan kita. Apa dia 7 anggota zahir yang kita nampak, yang batin di dalam. Sebab itu kalau kita ada hasad dengki, kita tak tahu dalam hati seseorang tu dia kutuk kita ke, dia ejek kita ke, dia suka dengan kita ke, kita tak tahu. Ini antara benda yang paling kita nak bagi jelas, bahawa kalau nampak di luar ini, zahir ini, anggota badan yang kita nampak ini bersih, maka di dalam hati dia tu akan bersih. Kalau di luar saja kita dah nampak kerosakannya, kalau di luar saja kita dah nampak kecacatannya pada sikapnya,
maka di dalam itulah akan terikut sekali. Jadi 7 anggota zahir ini apa dia? Yang pertama mata. Mata ni kata ulama inilah pangkal ataupun awal anggota yang melakukan maksiat. Ini terbukti tuan-tuan. Semasa saya belajar di Jordan, bila waktu panas, subhanallah, dia nama je kawasan kampung, tetapi cara pemakaian Arab di situ dia dah terikut cara pemakaian Israel. Dia umpama macam ni, Jordan ni dia umpama Malaysia dengan Singapura. Jadi orang Malaysia nak masuk ke Singapura, dia perlukan sampai dekat border tu macam-macam dia nak check. Tapi kalau hujung minggu orang Singapura nak masuk ke Malaysia, suka hati je. Jadi Israel dengan Jordan dia macam tu. Jordan kalau nak pergi ke Palestin tu, nak pergi melawat Masjid Aqsa tu memang ketat lah dia punya undang-undang. Tapi kalau Israel nak melintasi sama ada laluan udara, laluan laut ataupun laluan darat, suka hati dia orang nak masuk. Jadi mereka ni, pemakaian mereka ni dah terikut cara pemakaian orang Israel, orang putih, Eropah ni. Jadi bila musim panas, kita nak pergi belajar, kita pula ambil kuliah, kita ambil kos belajar kita tu, kita belajar syariah. Bila musim panas ni pagi-pagi masuk je melintas sikit, subhanallah, dalam jamiah, dalam universiti tu pemakaian dia, ya Allah. Sehingga kan saya terdetik di hati nak tanya kepada sahabat saya yang orang Arab. Dia kata, sekarang musim panas. Saya tanya dia, sekarang musim panas. Sekarang ni aku nak tanya engkau, pelajar di dalam universiti ni yang mana Muslim, yang mana non-Muslim. Di negara Arab dia ada sebahagian kecil yang non-Muslim lah. Jadi sahabat saya yang Arab ni dia kata apa, aku pun tak tahu nak bezakan yang mana Muslim, yang mana non-Muslim. Sebab apa? Dia tahu dah maksud soalan saya tu. Sebab apa? Bila kita lihat pakaian pelajar-pelajar Arab ni sama je dengan pemakaian non-Muslim. Jadi bila kita masuk universiti, kita lalu je pintu gate tu, ya Allah, pagi-pagi dah buat dosa mati. Jadi ulama kata pangkal kita buat dosa ni adalah melalui mata. Sebab memang kita akan lihat dulu, maka di dalam hati tu, jatuh dalam hati, maka akan timbullah. Kalau tengok benda-benda yang pelik sikit, dia akan dia kutuk orang ni. Nampak orang tu gemuk, jalan pun tak cukup, tak elok, dan dia akan jatuh dalam hati. Dalam hati tu akan mengumpat orang tu, gemuknya orang ni. Kalau tengok ada, minta maaf, kalau ada perempuan yang buka aurat ataupun pakaian dia yang mencolok mata, dia akan jatuh ke dalam hati, Masya Allah, mungkin akan timbul syahwat. Jadi melalui mata saja dah banyak boleh jatuh kepada perbuatan maksiat, subhanallah. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir dia letak anggota yang kedua adalah dengan telinga. Sebab itu bayi nak tengok dia ni hidup ataupun tidak, dia akan celik mata dan akan keluar suara. Dan ajaran pertama yang kita ajar kepada si bayi yang baru lahir ini adalah dengan pendengaran, iaitu kita melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Telinga ni macam-macam lah. Nanti kita akan masuk bab-bab ni, saya sebutkan dulu. Telinga ni bagaimana maksiat ni, boleh ke Ustaz? Telinga ni buat maksiat, boleh. Kadang-kadang kita duduk, contoh kita duduk geruk, kita tengah makan, terutamanya di sekolah lah, saya mengajar di sekolah. Jadi adalah yang bila duduk, pantang duduk sekali, geng dia kejap keluar lah macam-macam mengumpat, ni tak elok, ni tak elok. Jadi telinga kita, walaupun kita tak join dengan geng tu, tetapi telinga kita mendengar. Maka kalau kita menyampuk dalam perbualan mereka tu, kita kata betul juga, maknanya telinga kita dan anggota mulut kita juga membuat maksiat. Kita mendengar orang bercerita tentang orang lain, tentang makian ke, ejekan ke, caci maki ke, dan kita dengar, kemudian kita pula kata, kita mengiyakan benda tu, maka dia terlibat juga secara tak langsung perbuatan maksiat tersebut.
mendengar. Bila mendengar, mulut ni akan cuba nak berkata juga. Jadi dia akan buat maksiat ni, dia bukan satu anggota saja. Dia akan melibatkan anggota lain. Yang ketiga, lidah. Subhanallah. Tapi itu ada pepatah Melayu mengatakan lidah lebih tajam dari mata pedang kan. Kalau hari ini dia bukan lidah dah, dia ujung jari ni lebih tajam daripada mata pedang. Sebab apa? Nak kutuk orang, nak egek orang, nak caci orang, nak blame orang, semua pakai hujung jari dia. Tekan, push. Kalau kita tak padam, selagi mana orang akan baca dan kita, Allah tarik nyawa kita, selagi ada benda tu, dosa kita akan jadi dosa jariah. Kalau kebaikan dipanggil amal jariah. Amal kita berpanjangan, kita sedekah, selagi mana dan AJK masjid guna duit kita sedekah tu buat tambahan ke ataupun perelokkan masjid, selagi mana kekal barang pada masjid itu, selagi mana orang menggunakan alat itu di masjid, maka amal jariah kita akan berpanjangan. Tapi kalau nak kata dosa jariah kita ni berpanjangan macam mana? Selagi kita tak padam pos-pos yang menunjukkan caci makian kepada orang di dalam laman sesawang internet, maka selagi itu akan berpanjanganlah dosa-dosa kita. Jadi hari ini kata Habib Ali Zainal Abidin, dia kata hari ini bukan lidah lebih tajam daripada mata pedang, tetapi hujung jari ini adalah sumber-sumber maksiat. Tapi tak apa, kita akan baca juga tentang lidah. Yang keempat, perut. Ni perut. Perut ni melibatkan cara kita ambil makanan, cara kita mengisi perut tu macam mana. Maknanya, kalau dulu Sayyidina Umar masa dia menjadi khalifah yang kedua, dia marah sahabat-sahabat yang dihantar untuk membuka negara-negara Islam. Dia marah kalau sahabat itu perut buncit. Kalau macam saya ni dah terlebih tuan-tuan. Tapi kalau pada zaman Sayyidina Umar ini, ada satu cerita yang mana Sayyidina Umar ni berjumpa dengan sahabat, dia dah lama tak jumpa sahabat dia. Dia hantar sahabat dia ni dulu untuk pergi ke satu negara, buka satu negara ni, dakwah negara tu dengan Islam. Maka pada ketika itu, dalam jangka masa yang lama, negara itu telah semua Islam, dan perasaan rindu terhadap sahabat itu mendalam. Jadi Sayyidina Umar ini rasa rindu pemimpin, dia bukan tunggu sahabat dia yang dihantar tu balik, tetapi pemimpin Islam dia pergi melawat sahabat dia yang dihantar dulu. Dan ketika dia sampai di sana, dia tegur sahabat dia yang sekarang ni jadi pemimpin. Dia kata, dia tepuk perut sahabat itu. Dia tanya, kamu tidak takutkah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Isyarat Sayyidina Umar ini apa dia? Pada waktu itu, kenapa? Isyaratnya adalah bagaimana seorang pemimpin boleh rasa kenyang lebih daripada masyarakat itu. Maknanya, nak jadi pemimpin yang ikut cara pimpinan Rasulullah SAW, maka dia tidak melebihkan diri dia daripada orang lain. Dia akan melebihkan orang lain daripada diri dia. Begitu Rasulullah. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah tentang kesempurnaan Rasulullah, ada satu bab tentang cara makan Rasulullah. Tidak pernah dalam sehari itu Rasulullah rasa kenyang. Maknanya tiap-tiap hari Rasulullah lalui, keadaan Rasulullah ni ada yang sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah ini dalam keadaan lapar. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi balik ke rumah setelah bekerja di luar, setelah selesaikan urusannya di luar, Rasulullah balik. Dan Rasulullah tanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan kita hari ini? Nabi tanya kepada isterinya, wahai Aisyah, hari ini kita ada makanan tak? Maka Sayyidatina Aisyah pun belik-belik dekat dapur tu. Dia kata, ya Rasulullah, hari ini kita tak ada secebis makanan. Rasulullah tak marah isteri, Rasulullah tak mengumpat, Rasulullah tak bentak. Tapi Rasulullah kata, al-yaum ana shaim, hari ini aku berpuasa. Maknanya kalau puasa sunat, tuan-tuan tak nak kalau tuan-tuan tak jaga bangun sahur, tuan-tuan terlepas untuk niat puasa sunat di pagi hari,
tuan-tuan boleh niat dalam jangka masa yang sebelum datangnya waktu zuhur. Jadi untuk puasa sunat, tuan-tuan boleh melafazkan niat itu sehingga sebelum waktu zuhur. Ini isyarat Rasulullah SAW. Maknanya tiap-tiap hari yang Rasulullah lalui, tidak pernah sehari pun Rasulullah rasa kenyang. Hatta Salman Al-Farisi, dia bawa kurma kepada Rasulullah. Satunya, Salman Al-Farisi ni sebelum Islam dia nak kenal betul ke Muhammad ini Rasul yang terakhir. Jadi 2 hari berturut-turut dia bawa kurma kepada Rasulullah. Ya Muhammad, waktu tu dia tak Islam. Dia dengar, dia melalui ajaran Nabi Isa, dia dengar daripada rahib-rahib yang ketika itu padri-padri besar, dia kata akan datang dalam kitab Injil menyebut akan datang seorang nabi, dia tidak menerima sedekah tetapi dia menerima hadiah. Dan Nabi sebut dalam hadis Nabi yang lain, aku dan zurat-zurat aku sehingga hari kiamat tidak akan menerima sedekah, tetapi hadiah mereka menerima. Lalu Salman Al-Farisi ni, dia pergi ke Madinah, dia bekerja dulu dengan tokek ladang kurma. Lalu ada seorang sahabat dia yang bekerja dengan dia, sahabat dia ni berlari jumpa tokek kurma tu, dia kata, "Wah, tokek, tu Muhammad dah datang ke Madinah." Masa tu Salman Al-Farisi dia duduk di atas pokok kurma, dia tengah petik buah-buah kurma. Dia dengar saja sahabat dia mengadu, sahabat dia bagi tahu dekat tokek tu Muhammad dah datang ke Madinah. Dia terus turun daripada pokok kurma yang berduri tu, dalam keadaan luka-luka, dia terus kutip buah kurma tu, dia beli daripada tokek dia pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, ya Muhammad, ini kurma hasil ladang yang aku bekerja, aku sedekahkan kepada engkau Muhammad. Nabi kata tak apa, aku tidak terima sedekah. Baliklah Salman Al-Farisi ni, besoknya datang lagi. Dia isyarat itu dan menunjukkan bahawa Salman Al-Farisi kata betul, Muhammad akhir zaman ini, Nabi akhir zaman ini, dia tidak menerima sedekah. Ni nak cerita pasal perut ni, nak mencerita keadaan Nabi SAW sedikit. Jadi besoknya Salman Al-Farisi datang, "Ya Muhammad, ini kurma yang aku petik daripada tempat aku kerja dan aku beli daripada tokeknya, dan aku hadiahkan kepada engkau, ya Muhammad." Maka Nabi ambil kurma yang banyak tu. Nabi ketika itu dalam keadaan majlis Rasulullah, ada sahabat-sahabat mendengar tazkirah Rasulullah. Jadi ketika itu Salman Al-Farisi datang, bagi Rasulullah ambil, dan Rasulullah tak makan seorang. Sifat Nabi dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, Nabi SAW kalau diberi hadiah makanan, ketika itu ada di hadapan Nabi itu sahabat-sahabat besar, makanan itu Nabi akan ambil sebiji saja, satu saja, dan yang lain Nabi akan ambil kau, bagi-bagi sahabat yang lain. Tapi kalau orang sahabat Nabi yang lain bawa hadiah makanan, terus pergi ke rumah Rasulullah, Nabi akan makan habis seorang-seorang. Sebab apa? Tak ada orang nampak. Itu sifat Nabi SAW. Maknanya Nabi sendiri tidak pernah kenyang walaupun sehari. Nabi sentiasa mengutamakan sahabat-sahabat lain dan masyarakat lain dan orang tanggungan di bawah jagaan Nabi SAW. Maknanya di sini Syekh Abdul Qadir dia letakkan antara anggota zahir yang besar adalah perut. Yang kelima adalah faraj. Faraj ini, minta maaf, maknanya dalam bahasa Melayu adalah kemaluan. Hari ini banyak orang yang tidak menjaga faraj. Kadang-kadang kita kena didik anak perempuan. Laki pun wajib kita ajar dia untuk menutup aurat. Kata ulama, seseorang yang membuka aurat, maka maruahnya tidak ada. Dia dah tunjuk maruah dirinya kepada orang, maknanya maruah dia tidak ada. Orang yang menjaga aurat dia, faraj dia, kemaluannya, insya-Allah Allah akan jaga dia sampai bila-bila, dan maruahnya tetap dijaga oleh Allah SWT. Sebab apa? Dia datang perasaan malu kepada Allah SWT. Hatta ke dalam kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, antara perkara yang kita tidak boleh buat di rumah,
kita tidak boleh bertelanjang sesuka hati walaupun bersendirian. Kerana apa? Kerana yang memang tidak ada orang yang memandang, tetapi yang maha melihat itu tetap akan melihat kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga adab walaupun di rumah. Hatta Sayyidatina Aisyah, ketika mana Sayyidatina Aisyah ni sebelum Sayyidina Umar ni meninggal, dia dah bagi tahu dah, nanti kalau aku meninggal aku nak duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Maka bila mana diwasiatkan sebegitu, maka Sayyidatina Aisyah ini beri tempat tidurnya itu untuk mengkebumikan Sayyidina Umar di situ. Maka sejak hari itu, di bilik Sayyidatina Aisyah itu, sejak hari itu bila mana Sayyidina Umar dikebumikan di sisi Sayyidina Abu Bakar. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar, sejak kewafatan Sayyidina Umar, Sayyidatina Aisyah tidak pernah membuka aurat. Maknanya Sayyidina, bila ditanya oleh sahabat, kenapa kau tidak membuka aurat? Sebab jasad Sayyidina Umar ada di dalam bilik aku. Hatta sampai begitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma yang dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aurat farz lagi kita kena jaga. Yang keenam adalah kedua-dua tangan kita. Kejap lagi ada ayat yang menunjukkan bahawa tangan inilah yang akan menjadi saksi, yang akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah kedua-dua kaki kita. Jadi tuan-tuan, tadi sebelum azan tuan-tuan dah siap-siap ambil jubah, ambil baju Melayu, ambil kain pelikat, pakai kopiah. Lepas tu ambil kunci yang tergantung, start pula enjin kereta, start pula enjin motor, ataupun yang jalan kaki ambil payung, ambil tongkat. Lepas tu gerakkan kaki ni, yang naik kereta tekan pedal kereta, yang naik motor tekan gear, yang jalan kaki menampak kaki untuk sampai ke masjid. Maka ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main kosong je. Bukan saja Allah cipta anggota ni, tak apa, kau nak buat apa nanti aku tak kira pun. Yang aku kira adalah benda-benda yang lain. Sebenarnya setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita buat itu melibatkan anggota badan kita, walaupun kadang-kadang kita tidak sedar. Maka ada 7 anggota besar yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni. Maka 7 anggota besar inilah yang dikatakan banyak buat maksiat. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang berani angkat tangan dalam sehari, tak payah sehari itu panjang 24 jam, kita ambil dalam sejam, ambil 30 minit lah. Dalam masa 30 minit, siapa berani jamin dan boleh angkat tangan dalam masa 30 minit dia tidak pernah buat maksiat? Kita kadang-kadang dalam masa 30 minit pasang TV, ya Allah, kita kutuk pula orang dalam TV, hati kita dah rosak. Maka ini yang menyebabkan hati kita jadi rosak. Anggota-anggota 7 ini yang menyebabkan hati kita akan jadi rosak. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata lagi Syekh Abdul Qadir, dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Allah dah bagi nikmat yang paling besar. Yang perlu kita jaga antaranya nikmat paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Itu kita kena jaga betul-betul. Kata Imam Ghazali, ada beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Imam Ghazali menyatakan beberapa nikmat yang besar tu. Dia mensyarahkan kepada kitab Syekh Abdul Qadir ni apa dia nikmat besar tu. Yang pertama kata Imam Ghazali adalah harta, benda dan kekayaan. Tuan-tuan tengok, bila ada sultan ataupun raja kita yang mangkat, kalau kita naik van, jenazah kita ni akan, kalau ada van lah, jadi kebiasaannya kita ni akan kita bawa dia ke tanah perkuburan menaik. Tengok tuan-tuan,
jenazah ni adat, kebiasaan, dan adat itu pun diajar oleh para ulama sultan ataupun kemangkatan diraja. Bagaimana dia orang buat? Dia orang akan berarak daripada istana, berarak pergi ke tanah perkuburan. Dan di sini saya bukan kata tak betul. Ini ulama yang ajar nak menyatakan kepada kita, cuma kita tak tahu. Apa dia yang ulama ajar? Okey, kita tengok cara kemangkatan diraja ataupun sultan. Mereka akan berarak tarik sampai ke tanah perkuburan, dan di atas kenderaan itu ada mahkota-mahkota yang sultan itu dapat, dan ada kerabat-kerabat diraja pun akan follow juga. Ulama ajar benda tu apa benda? Setiap apa yang kita ada ini tidak akan ikut jenazah tersebut. Kerana apa? Bila dah ditanam jenazah tersebut ke dalam kubur, keluarga, harta benda, kekayaan kita, kereta mewah yang kita naik dulu, adik-beradik kita akan pulang meninggalkan kita seorang di dalam tanah perkuburan. Ini ulama aja kata. Saya dapat tahu ni pun daripada guru kami, Syekh Zainul Asri. Bila dia kata macam tu, ya Allah, sebenarnya pandangan ulama ini jelas dan kehadapan. Orang yang belajar ilmu agama, dia akan faham benda tu, bahawa setiap apa yang kita ada ni kita akan tinggal. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan hari ni duk dengar ilmu, tiap-tiap malam ada ustaz ajar. Lepas tu balik rumah tuan-tuan ajar zuriat tuan-tuan, ajar pasangan tuan-tuan. Dan bila kita meninggal nanti, anak kita yang pernah kita ajar ni akan doakan kita. Kan Nabi sebut, apabila matinya anak Bani Adam ataupun matinya manusia ni, yang hanya bawa adalah 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Dan kita tinggalkan anak kita yang boleh doakan kita. Harta ada tak sebut? Tidak ada. Maknanya ulama dah aturkan cara persemadian sultan dan diraja ni, nak menunjukkan kepada kita apa yang kita ada hari ini, benda-benda yang kita ada hari ini akan dibawa pulang dan tidak akan ikut sama dengan jenazah. Kata Imam Ghazali, dia meletakkan nikmat yang Allah bagi untuk kita rasa sekejap, iaitu nikmat harta dan kekayaan. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man. Allah sebut dalam Al-Quran akan datang pada satu hari nanti, iaitu hari kiamat. La yanfa'u malun, tidak akan bermanfaat lagi apa yang kita ada daripada apa? Harta kita. Tak boleh tolong pun kita dalam kubur nanti. Wala banun, dan anak beranak kita. Kalau kita didik anak-anak kita dengan cara elok, dengan faham Al-Quran, dengan faham doa-doa, maka insya-Allah doa dia itu boleh menolong. Bukan dia tolong, bukan anak kita pergi korek kubur balik dan tolong kita dalam kubur, tidak. Pada anak kita, kepada anak kita itu kita akan dalam kubur. Illa man atallaha biqalbin salim, sehinggalah seseorang yang Allah nak itu, seseorang yang Allah sayang itu, Allah datangkan kepada hati dia, hati yang tenang. Yang itu yang kita nak. Tuan-tuan ingat, bila kaya ni tenang, dia nak bayar rotet berapa biji kereta itu, dia kena fikir tiap bulan. Dia nak arrange, dia nak susun kembali syarikat dia tu yang memang sekarang ni ada nama, dia tak nak bagi syarikat dia tu jatuh. Dia kena fikir juga. Tak senang duduk, tuan-tuan. Jadi hiduplah bersederhana, kerana Nabi ajar pun hidup dengan sederhana. Lagi mana capal Nabi boleh pakai, lagi itu Nabi akan jahit. Selagi mana baju itu sesuai untuk Nabi pergi berdakwah, sehingga tidak menampakkan kecacatan kepada baginda Nabi, Nabi akan pakai. Nabi, kalau dia ada baju baru, dia baru pergi beli, maka ada sahabat kata, ya Rasulullah, dan Nabi pakai, ya Rasulullah, sahabat tegur, cantiknya baju engkau ya Rasulullah. Maka Nabi akan masuk ke rumah kembali, Nabi tanggal baju yang baru dipakai, yang baru dibeli oleh Nabi, dan Nabi sarung kembali baju yang lama, dan baju baru itu Nabi berikan kepada sahabat. Nabi tidak. Yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah
nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan kata Nabi SAW dalam hadis. Tuan-tuan boleh semak dalam hadis 40 Imam Nawawi. Nabi al-jasadi mudghah salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala. Di dalam kita ni ada satu daging yang mana kalau baik daging itu, kita pelihara sungguh-sungguh daging itu, maka zahir badan kita ini akan jadi baik, akan ikut perangai baik di dalam benda itu. Dan kalau kita tidak didik benda itu jadi baik, kita asyik buat benda jahat, maka jasad kita, zahir, anggota badan ikut. Kalau jahat-jahat apa dia? Ala wahya qalb. Jadi kita kena jaga orang yang jaga kulit. Tuan-tuan tengoklah dalam Facebook, subhanallah. Saya pernah terjumpa ustaz pun layan Facebook, tuan-tuan. Jangan kata ustaz tak layan Facebook. Bila kita tengok satu persatu Facebook tu, ada budak yang umur 8 tahun, dia buat tutorial makeup, subhanallah. Itu didikan mak dia kepada dia. Kita takut besar nanti tak tahu jadi apa. Kita doa yang baik-baik kepadanya. Jadi ramai perempuan-perempuan yang buat tutorial makeup sehingga dia mengajak orang supaya ikut cara dia. Di situ dah jatuh hukum tabarruj. Tabarruj ini dia menghias diri dia bukan kerana untuk suami dia, bukan pasangan dia, tetapi untuk orang lain yang melihat. Yang melihat pun dosa, yang buat berkali ganda dosa. Jadi kesihatan ni bukan saja di luar saja, di dalam juga kita kena jaga. Jaga bagi elok. Dan yang ketiga, sempurna tubuh badan. Yang ketiga ni samalah. Sempurna tubuh badan ni, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk dari kalangan manusia ini sebaik-baik kejadian. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Bila kita Allah berikan kepada kita ni tubuh badan yang baik, maka kita kena jaga sungguh-sungguh. Tuan-tuan beli motor, jadi tuan-tuan nak make up motor tu bagi cantik, bagi laju, bagi power dalam taman tuan-tuan. Jadi kalau dengar bunyi motor ni, itulah motor Pak Haji tu, kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pergi hantar ke kedai, motor tu, suruh tokek mekanik tu make up cantik-cantik. Adakah bila selepas tuan-tuan ubah suai motor tu, tuan-tuan pergi semacam ni sehingga cala-bala, sehingga rosak? Tak, tuan-tuan mesti jaga elok-elok, sehingga kalau anak kita nak pegang motor yang baru kita make up tu pun, kita akan marah. Jangan pegang, nanti cala. Kau duk sagat-sagat, duk sandar dekat kereta aku ni, kejap lagi cala lah. Kita marah kawan kita. Kalaulah benda yang kita make up, yang kita modify, kalau kita buat baru, kita nak jaga, apatah lagi kesihatan dan amanah Allah kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan saja Allah bagi, tapi Allah amanahkan kepada kita untuk kita buat baik-baik dengan anggota badan kita. Yang keempat, kata Imam Ghazali, adalah ruh dan nyawa. Ruh dan nyawa. Maka ruh ini Nabi sebut dalam hadis Nabi, dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi juga. Apabila cukup satu tempoh, Allah arahkan malaikat untuk tiup roh ke dalam jasad tersebut. Dan Allah arahkan malaikat lain, bila dah ditiupkan roh, Allah arahkan malaikat lain untuk mencatat 4 perkara. Ni tuan-tuan dah belajar daripada ustaz-ustaz. Yang pertama adalah tentang rezeki kita. Yang kedua adalah tentang ajal kita. Yang ketiga adalah tentang amalan kita. Yang keempat, sama ada ketentuan Allah kepada kita, sama ada kita akhir dengan kebaikan ataupun kejahatan. Semua ni dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hanya menjalankan skrip yang telah Allah tetapkan kepada kita. Maka bila seorang pelakon diberikan skrip oleh pengarah cerita tu, adakah pelakon tu dia boleh buat sesuka hati dia bila nak berlakon? Tidak boleh.
pastinya kena marah dengan pengarah. Sebab apa? Dia buat sesuka hati. Pengarah mesti marah. Kita ni yang maha mencipta amalan kita, yang maha menggerakkan apa yang ada pada kita, yang maha memberikan rezeki kepada kita adalah yang paling besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikut. Skrip. Kadang-kadang orang tak faham, Ustaz, ilmu tasawuf ni bukan kena zikir saja je. Ilmu tasawuf ni tuan-tuan buat rukun Islam tu, insya-Allah akan tenang hati kita. Kadang-kadang kita, kata ulama, kita jadi tak menentu, kita rasa marah, kita rasa bebal, kita rasa asyik tension dia, cek balik solat kita, cek balik wuduk kita, kata ulama. Itu pangkalnya. Bukan cek balik apa, bukan suruh pergi hospital cek ada tak simptom-simptom untuk jadi gila. Tak. Ulama semak balik apa? Semak balik wuduk kamu, semak balik solat kamu. Sebab apa? Sebab Allah sebut orang yang melakukan solat, beribadah kepada Allah Ta'ala, iaitu menunaikan solat ini, dia akan terhindar daripada fahsya wal munkar. Dia akan terhindar diri dia daripada keburukan dan perkara-perkara munkar. Bukan ulama suruh buta tuli dia suruh semak solat ataupun semak balik wuduk dia. Bukan saja bodoh-bodoh macam tu je, tetapi ulama suruh cek berdasarkan daripada Al-Quran. Kan Allah sebut sesungguhnya solat ini menghalang diri seseorang itu daripada melakukan fahsya, keburukan dan kemungkaran. Berdasar balik kepada Al-Quran. Maka roh dan nyawa ni kita kena jaga sungguh-sungguh, jaga elok supaya tidak dizalimi. Yang terakhir Imam Ghazali letak yang terakhir adalah berkenaan dengan nikmat yang paling besar daripada segala-gala nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Kalau tuan-tuan buka hadis 40 juga, iaitu Nabi sebut bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumur Ramadan. Jadi Islam ini terbina atas 5 dasar. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua mendirikan solat, yang kedua menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang terakhir adalah menunaikan haji di Baitullah. Jadi kita sambung kejap lagi, kita beri laluan kepada azan dulu insya-Allah.
Alhamdulillah. Tuan-tuan, sedikit je. Kata guru saya Syekh Fahmi Zamzam, antara tiket kita nak dapat syafaat Nabi SAW, seseorang itu dia menjawab azan dengan jawapannya, dan kita tamat jawapan azan tu dengan membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. InsyaAllah kita akan Nabi kata tidak ada benda lain yang akan aku beri adalah melainkan syafaat aku. Sikit lagi je tuan-tuan, insyaAllah. Dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Ini bahasa-bahasa lama. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kita wajib, bukan sunat, bukan harus, tetapi jatuh hukum wajib untuk menjaga anggota-anggota badan kita. Kerana apa? Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat, seperti firman Allah Ta'ala. Kata pengarang kitab ini, dia kata apa? Setiap perincian pada anggota badan kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT, yang mana pengarang ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia memetik ayat Al-Quran daripada surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa maksudnya? Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu, Allah akan arahkan, Allah akan perintahkan mulut kita ni supaya dikunci. Kita tidak akan berkata-kata, kita tidak akan melafazkan janji kita, kita tidak akan melafazkan saksi kita ni dengan mulut. Hari ini kita bercakap dengan mulut, tetapi apa yang akan bercakap, artinya menegah ia akan daripada bercakap. Itu maknanya. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan-tangan mereka, yang akan menjadi saksi, yang akan menjawab soalan-soalan adalah tangan-tangan kita. Itu yang saya katakan tadi, tuan-tuan ambil kunci, pakai baju Melayu, pakai jubah, lepas tu start enjin kita semua pakai tangan. Tangan ini yang akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mensaksikan oleh segala kaki mereka, itu dengan barang yang ada mereka usahakan akan dia di dalam dunia. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dijawab oleh anggota badan kita. Kenapa ayat Al-Quran dalam surah Yasin hanya sebut tangan dan kaki? Kerana yang banyak bergerak, yang banyak untuk sampaikan kita kepada satu tempat, yang banyak untuk menyampaikan sesuatu daripada sana ke sana adalah tangan dan kaki. Maka kedua-dua anggota ini akan menjawab soalan-soalan para malaikat dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Tidak ada seorang pun yang akan berkata-kata dengan menggunakan mulutnya seperti mana kita boleh berkata-kata di dunia. Tidak boleh dah. Dunia memang cakap dengan mulut. Kita hidup sekarang ni memang cakap dengan mulut, tetapi di akhirat nanti tidak ada peluang walaupun sedikit untuk kita bercakap dengan mulut. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya, dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud dalam surah Al-Fussilat, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Tadi dalam surah Yasin Allah sebut dua anggota saja, kaki dan tangan. Dalam surah Al-Fussilat ayat 22 Allah tambah lagi anggota yang akan menjadi saksi kepada kita nanti. Apa dia? Telinga. Kita pernah dengar telinga, gunakan telinga kita ni untuk perkara baik ke atau perkara jahat, ataupun mata. Mata ni kita tengok benda yang baik ke ataupun yang jahat, dan kulit kamu. Semua ini akan diazab oleh Allah sekiranya kita menggunakan anggota badan kita ini untuk kejahatan. Kalau kita buat kebaikan,
Allah akan kira juga, kan Allah sebut dalam surah dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar habuk, aku kira juga, Allah kata. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tapi ingat, siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar habuk, maka aku akan kira juga, Allah sebut. Dan yang terakhir, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali, kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 tersebut. Maknanya Syekh Abdul Qadir ni memberitahu ini adalah 7 anggota yang kita sebutkan tadi itu adalah anggota yang besar, yang biasa orang nampak kita buat maksiat, yang biasa orang akan nampak kita ni melakukan kejahatan, dan kita pun kadang-kadang sedar bahawa benda tu jahat. Maka semua benda ini, semua anggota kita ini, semua anggota zahir kita, badan kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang melakukan kejahatan, dia akan diazab. Azabnya macam mana? Antara yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran yang bermaksud ketika mana seseorang itu diazab, bila dah terbakar, bila seseorang tu dah dibakar dan dicelup dalam neraka Jahanam, maka Allah akan gantikan kulit-kulitnya yang terbakar, dan Allah azab sehinggalah habis azab dia, sehinggalah tepat pada berapa banyak dosa yang dilakukan. Sebab apa Allah gantikan kulit baru? Sebab contoh, kalau tuan-tuan tengok orang yang sakit kencing manis yang kaki dah hitam, tuan-tuan pukullah, jentiklah, cubitlah pada kaki yang hitam tu, yang dah mati sel-selnya, mereka tidak akan rasa sakit. Tapi kalau cubit sekarang, akan rasa sakit. Begitulah Allah Subhanahu taala akan lakukan kepada orang yang melakukan maksiat. Allah akan gantikan kulit mereka ini yang baru setelah mereka dicelup dalam api neraka. Allah angkat mereka, Allah gantikan baru untuk mereka ini rasa betapa azabnya duduk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sesi akan datang kita akan sambung, kita akan mula masuk pada fasal yang menyatakan segala anggota yang 7, iaitu kita akan masuk pada bab yang menyatakan maksiat mata. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah SWT, kita akan bertemu sekali lagi dan kita akan baca tentang mata. Apakah maksiat mata? Apakah perkara yang boleh menyebabkan mata ni buat maksiat, dan bagaimana cara kita nak elakkan mata kita ini daripada melakukan maksiat. Jadi itu saja perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Moga-moga bermanfaat. InsyaAllah kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf daripada saya mengambil masa tuan-tuan yang agak lama, dan mohon maaf kalau ada tersalah kata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.